Air apa ni? Air baik tu kagak. Kita boleh mendikan itu. Nampak macam kagak mana. Atau kita cakap itu macam tidak kuat sangat. Dia pun air. Air kagak. Apa hukum boleh buat ambil air semaya? Kodok boleh buat ambil air semaya. Sekalipun ketika kagak tu, bokor tu berkarak saja ambil air semaya. Sah, tak ada masalah. Tak syarat kita kena hening dulu nah. Bubuh dalam bekas dia jadi rendak, mendak. Tak syarat. Ketika kerana apa? Kerana air yang berubah dengan sebab tempat lalu. Bata pahit ni tempat lalu dia. Karak di bata pahit besi, maka air jadi karak. Ataupun berkarak dengan sebab tempat sipir dia, taki penuh dengan seluk, ambil air semaya dengan seluk, hukum dia sah, tak ada masalah apa. Air itu berubah kerana tempat lalu dan tempat sipir, hukum dia dimaafkan, tak ada masalah apa, boleh ambil ketika karak tu. Tak ada masalah apa. Ada soalan ke? Kita tahiyat awal, kita rakaat kedua tahiyat awal. Ini tahiyat akhir. Kita kat Allah masalah ada apa kenapa? Kita tahiyat awal, tu imam tahiyat akhir dah kita masbuk lah. Baru tahiyat baru 2 rakaat baru. Kita nak baca tahiyat awal ke kita nak baca tahiyat akhir supaya tu imam. Katanya Ibnu Hajar baca tahiyat akhir ikut supaya tu imam. Jangan wisalah. Ikut baca jangan kita berhenti Allahumma salli ala Muhammad berhenti sebab hamba tahiyat awal ni tu imam tahiyat akhir pas kita dah senyap lagu tu. Katanya Ibnu Hajar afdalnya kita ikut juga tu imam baca kama sallai ta'ala sayyidina Ibrahim sampai habis. Jangan wisalah lah, tu imam wisalah kita pun bangun lagu tu ikut tu imam afdalnya pada duk senyap lagu tu. Tak batal dah. Ada kata dia mau baca yang baca tahiyat akhir ke batal dok ngaruk. Hok berat lagi, dia meniatlah buka puasa. Hok berat lagi baca doa buka puasa, batal puasa. Ada juga. Allahumma lakasumtu. Pelik sungguh baca doa buka puasa jadi batal puasa. Pelik sungguh. Ada juga jamai-jamai dulu budak-budak ni. Jangan baca doa buka puasa. Pas lagu mana ustaz nak ajar? Toleh. Nanti buka puasa dulu baru ajar. Kalau tidak jadi batal puasa. Pelik sungguh. Mana ada benda yang membatalkan puasa baca doa buka puasa. Nak batal puasa boleh tak? Malah puasa tak batal puasa. Puasa ni dia tak boleh batal kecuali makan minum batal. Ya ada benda-benda yang boleh membatalkan puasa. Mai sekodah dulu bismillah. Jika kita buat perkara yang sia-sia, yang mana akan dicatat kebaikan ataupun keburukan. Dicatat perkara yang sia-sia. Perkara yang sia-sia. Perkara yang sia-sia menurut orang fiqh tidak berdosa. Hanya buang masa sahaja. Benda itu makruh sahaja. Itu saja. Buang masa. Tu hewi mata, tu hewi mulut, tak sip zikir. Buang masa. Duduk atas kalbuk, duduk saja-saja lagu tu. Buang masa. Tak ngitau orang, tak kata orang, tak berdosa, dia panggil buang masa. Menurut ahli fiqh tak berdosa, hukum dia makruh sahaja. Menurut ilmu tasawuf, buang masa ni berdosa. Kerana apa? Kerana modal tu hebui tiba-tiba tak nego. Kalau kita mata tu hebui, tangan tu hebui, mulut tu hebui, hati tu hebui, tiba-tiba tak berzikir. Modal bui belakang dah tak guna tak berzikir. Supaya kita pitih bui, anak koci bui minyak mutu lagi, suruh pergi jual. Buka-buka tengok dah sajalah haula wala, tidak kena marah. Modal bui dah mutu puang bui minyak mutu dak tak jual. Yang marah dia orang. Maka menurut tasawuf duk saja ni haram juga bagi orang tasawuf. Ni orang tasawuf dia halus. Kita dengar banyak azan, hok mana so kita nak jawab. Balasuh mana kita nak pergi. Kita jawab balasuh hok kita nak pergi saja. So, kedua kita jawab azan hok paling dekat sekali dengan kita. Hok lain tak perlu, tak disunatkan jawab. Dua ni saja disunatkan jawab.
Kalau masjid orang kita nak pergi tu paling dekat, patulah. Betul lah. Kita pun nak pergi Jumaat situ pula. Sama sedah. So saja. Orang dok bel tak payah jawab, tak sunat ke jawab. Lagu tu. Apa hukum tanah kubur yang digali? Hukum dia najis. Kerana apa? Bercampur dengan air mayat. Tanah saat ni campur dengan air mayat, kita bongkar buat naik kali atas. Maka jadi najis. Najis ni lagu mana? Tak boleh nak semaya atas tu. Tak boleh nak semaya atas kubur. Pas orang nak semaya atas kubur tu kena pecah selipar. Kalau kita pakai selipar semaya atas kubur, selipar kita sambung dengan najis ni, tanah kita semaya, hukum dia batal semaya. Ni hamba tengok ada orang nampak ganah dah. Gi semaya mayat kubur dah. Selipar dia tak pecah. Dia pakai gi duk cacah depan tu perak semaya. Batal awak kerja lagu ni. Dia kena cabut selipar, jirit atas selipar tu. Jangan kita tanggung selipar. Buat macam sejadah kita. Waktu soh. Sebab tanah itu najis, maka batal sembahyang jika diri kita berhubung dengan najis. Boleh kau dok sembahyang atas katil? Boleh. Semaya atas kipah boleh, atas mesin basuh boleh, atas peti pun boleh. Asal muat, asal selesa, tak ada masalah apa. Sekalipun orang nampak macam pok tolong, tetapi hukum dia sah. Kau penting kaki rapat bumi. Jangan gantung kipah, semaya gantung kipah. Semaya gantung kipah. Gantung gini. Allah Akbar. Pokok. Tak boleh sebab dia tak gantung kaki tak rapat bumi. Kalau rapi rapat bumi tak apa. Semaya atas daun pisang pun tak apa. Keramat ke? Ada orang keramat semaya atas daun pisang. Semaya atas daun pisang. Antaranya apa dia tak ingat dah hamba. Antaranya keturunan pengarang kitab Sabilal Muhtadin tu, Syekh Arsyad Banjari panggil Tok Kelampaya. Antara keramat dia semaya atas daun pisang. Orang dulu semaya atas daun pisang nak tunjuk bisa. Orang dulu tak boleh nak tunjuk sekali. Baru nampak bisa. Apa hukum pakai seluar dalam isteri? Susah benar setara ni siapa bergilir. Apa hukum? Tak ada masalah gapo dia, okey? Kita suami dan isteri ni tiada aurat. Nak gilir baju pun tak apa. Nak duduk dalam baju pun tak apa. Ni nak gilir. Nak pakai baju isteri tak apa, tak ada masalah apa. Pakaian perempuan tu boleh tak pakai pakaian perempuan? Untuk main-main tak apalah. Tetapi kalau jadi pelik pula pakai pakaian bini, pakai baju kurung, belecu, memelah. Tetapi jadi pakaian perempuan pula. Tak boleh. Nabi kata Tuhan melaknat lelaki mengikut perempuan dan perempuan mengikut lelaki. Ada pakaian khas untuk wanita sahaja. Orang lelaki tak boleh pakai. Bera nyo pakai. Wah duk saja weh. Bera lah gapo dia sarung ni. Nyo pakai. Orang jatuh pakai. Tak boleh. Hak ni khas untuk lelaki, perempuan. Lelaki pula ikutlah gapo dia. Orang Tino tak boleh pakai. Ada pakaian kosi, lelaki boleh pakai, perempuan boleh pakai. Macam seluar, baju t-shirt. Lah ni boleh pakai, jatuh boleh pakai, Tino boleh pakai. Kalau orang sebelah patah, kain batik. Kain batik minat benar orang sungguh patah. Kain Tino sebenarnya, kain kembang katung tu. Dok orang jatuh pakai dia sebab sejuk ke batik. Tu tak apa. Pakaian dia lagu tu. Apa pendapat Ustaz Arab Saudi berjabat tangan dengan Israel? Pak Posalih dengan Israel tu hamba tak tahu berita dia. Saudi baik dengan Israel lagu mana Dia nak saleh lah saleh, jangan duk ikut Israel. Ada orang tak aja saleh dengan Israel tapi hati perasaan duduk ikut Israel. Tangan tepuh tak jadi punuh gapo dia. Nabi duk bercampur gaul dengan Yahudi di Madinah. Tapi Nabi tak pernah ikut Madinah, tak pernah ikut orang Yahudi. Ada orang tu bunyi mulut benci Israel. Otak penuh dengan Israel. Toksik agama. Ni beratlah. Tapi hangpa tak tahu ni Arab Saudi berjabat tangan dengan Israel ni buat apa ni. Tapi Israel lagu ni lah. Kerja punuh tak boleh nak bersaing dengan dia. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak sesekali akan redha Yahudi dan Kristian selagi mana kamu orang Islam tidak mengikut agama dia. Bukan masuk dah. Ikut saja dia puas hati dah. Okey, awak nak jadi orang Islam, tak apa, kekalkan kehidupan. Awak nak ngucap tak apa. Kau penting awak jadi Yahudi. Tak semaya, tak apa.
minat hiburan. Kalau kepok tu jadi supaya kepok dah. Tak apa. Tak tukar nama Muhammad, tak apa nama Muhammad. Tak apa. Tengok dakwah Kristian lah ni. Dakwah Kristian tahu lagu mana dia kata? Pelajar-pelajar kita, awak nak nama apa? Nur Azizah, Nur gapo dia? Nur Fatimah, Nur gapo dia? Tak apa. Kekal nak pakai kurung, baju kurung, tak apa. Terku labuh, tak apa. Pakai pudras, tak apa. Tapi awak ikut Yesus tu Tuhan. Tu so ya. Tu ya saya nak minta. Awak nak baca Quran, tak apa, tak ada masalah. Banyak mana orang ditipu lagu tu. Rupa zahir nampak ke apa? Apa Kristian. Bahaya tu. Boleh kodok baca dalam hati ketika solat sah ke solat tak sah. Baca dalam hati tak panggil baca ni mesti di mulut, di hati ni perasaan saja. Hadis sunnafsi percakapan hati tidak sah. Kerana rukun qauli mesti disebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengar suara, orang lain tak dengar, tak apa. Hak penting kita baca. Apakah hukum cium isteri selepas akad nikah depan orang ramai? Allah Rabbi, sabar gak sikit. Jangan waktu sabar lagu tu malu. Ingat, membuat perbuatan yang tidak senonoh di hadapan orang menyebabkan orang naik nafsu atau berfikir benda-benda tak comel, haram hukum dia. Buat gelagak, rupa parah, buat cara bentuk jadi orang naik nafsu, hukum dia haram. Bini ambo betul, bini demo, tapi buat apa wak depan ambo tu email kata ambo nak derah-derah suruh kelik. No, buat apa? Jangan buat depan orang. Betul halal, tapi halal di mana? Di rumah tak apalah. Depan tu email, depan tu bila. Tak ada apa Tok Bila kata. Tak ada. Tok Bila memang muda lagi misalnya. Tak ada apa. Jangan buat depan orang. Sekalipun nak tunjuk romantis ko, nak tunjuk kita ni caring ko, nak sharing is caring ko, gapo dia ko, semua tu tak pakai belaka. Jangan tunjuk depan orang. Kalau betul kita nak sayang bini kita, beli lauk ke dia. Jangan rotek ke dia, beri agama ke dia. Hak tu. Ni pegang tangan. Kubel. Pegang tangan boleh kira lagi, sebab perbuatan pegang tangan boleh kita kata nampak macam tidak kata tak sopan lah depan orang ramai. Misalnya pegang tangan bini, tak apa boleh kira lagi. Tapi nak cium pipi, cium dahi, tu email nak unggah suruh. Jangan buat gitu. Kalau buat pegang tangan, cium tangan, tak apa lagi, boleh kira lagi. Tapi muka lain tu dia panggil masuk dalam perbuatan tidak senonoh. Hukum dia haram. Tak boleh buat lagu tu sekalipun dengan isteri sendiri. Jadi dosa kodok bukan dosa cium isteri, dosa mempamerkan perbuatan yang tidak senonoh. Halal dia cium isteri dia, tapi kerana pamer tu, dosa dipamer tu. Apakah hukum bersanding dan ada pelami? Boleh, tetapi jangan tunjuk, jangan pamer ke tubuh ataupun wanita di hadapan orang ramai menyebabkan orang naik nafsu. Ketika menikah pakai baju comel-comel, pakai baju ketat-ketat, hias muka comel-comel, pamer kepada seluruh masyarakat. Tu hukum dia tak boleh, haram hukum dia. Tapi kalau adik-beradik saja ataupun keluarga saja, hukum dia boleh pelaming tu. Namun adakah dibenarkan pegang buku lali sampai salah ketika tahiyat akhir? Dibenarkan pegang buku lali sampai salah ketika tahiyat akhir. Mana kawan ni? Tengah baca tahiyat pegang kaki ni kat belakang tu. Pegang kaki buku lali gitu. Pegang lagu tu. Hukum dia tak ada masalah gapo dia. Lebih-lebih lagi kena hok nyetok kaki kau gapo dia, tak ada masalah gapo dia. Semaya tu sah dah. Semaya tu sah. Tetapi afdalnya tangan ni letak tempat dia. Kalau tak boleh letak, tanya buat apa dulu. Kalau sengaja, tak ada sebab gapo-gapo, stay duk pegang kaki lagu tu, hukum dia makruh. Tak dapat fadilat letak tangan depan. Tetapi kalau ada sebab misalnya dia lenguh, dia kena pegang kaki dia, tu tidak makruh, hukum dia tak ada masalah apa. Harus hukumnya dah. Imam beri salam. Salamun alaikum. Tidak jelas bunyi as-salam. Apa hukum imam? Kena bunyi as. Kalau tak jelas, kita kata saya tak jelas. Jangan kata tu email tak sebut as ko. Bunyi assalamualaikum warahmatullahi. Tak bunyi assalam. Kena bunyi. Alif lam pada kalimah as-salam tu kena bunyi. Kalau buat apa? Sebab assalamualaikum dia tinggal sehuruf tu. Sing mati tu tinggal. Jangan jadi kena sebut as. Sing mati so. Sing hidup so. Assalamualaikum.
Jangan Assalamualaikum tak ada apa. Ha tu salah lagu tu nah. Imam solat 5 rakaat Allahu Rabbi. Tetapi sudah cukup 4 rakaat. Imam meneruskan rakaat yang kelima walau ditegur makmum, akhirnya solat imam sujud sawi, makmum tak sujud. Bagaimana solat imam dan makmum? Ha ni nak balas belaka tak imam dengan makmum. Tak imam salah bangun rakaat kelima. Makmum pun tegur nah. Makmum tegur. Tak imam walau tak dengar gitu. Dia yakin kelima. Wi salah. Apabila wi salah, apabila baca tahiyat apa semua, tak imam sujud sawi dah. Makmum malah sujud. Dah hamba tak salah. Tak imam bangun. Hak ni potol dah tu tak imam makmum. Jangan duk marah buat gitu je stay baluh lain semaya. Tak imam sujud, wajib kena sujud. Sekalipun makmum tidak melakukan kesilapan. Saya betul dah, saya repat rakaat. Nah, makmum bangun, tak imam bangun kelima. Tak imam salah, tak imam lah sujud sawi. Betul. Tetapi sunat bagi makmum sujud sawi bagi kesilapan imam. Tak imam salah tak ni? Sujud. Wajib ada? Wajib. Kalau dia keras gitu. Saya tak salah, tak imam salah. Kuat saya nak balas lagu tu. Sujud pandai sangat. Bangun rakaat kelima. Batal sembahyang. Sekalipun dia tidak melakukan sebagai kesilapan. Kita makmum orang ni kena ikut sudah. Nah. Apakah solat zuhur seorang lelaki sebelum selesai solat Jumaat musim PKP? Musim PKP ni apabila orang tak boleh pergi sembahyang Jumaat, ada sebab lah. Misalnya lewatnya hamba dia orang ke apa, boleh dah dia sembahyang zuhur. Sekalipun tu imam duduk sembahyang Jumaat lagi, boleh dah. Apa? Dia kira uzur tak pergi Jumaat dah tu. Nak pergi. Maka orang yang diuzurkan daripada pergi sembahyang Jumaat, maka sah dia sembahyang zuhur dah. Sah. Lainlah maya Jumaat ni boleh lagi dia maya Jumaat, tapi dia tak pergi semaya Jumaat misalnya, tak pergi langsung lah, maka dia pergi semaya zuhur, maka hukum dia tidak boleh, batal sembahyang dia, kerana lelaki pada hari Jumaat sembahyang Jumaat, tak ada semaya zuhur tak ada semaya zuhur hari Jumaat, tak ada istilah semaya zuhur kecuali bagi orang uzur. Antara uzur lah ni yang hamba dia orang nak pergi semaya Jumaat maka dimasuk dalam uzur, dia boleh semaya Jumaat zuhur dah, tak ada masalah apa. Habis dah dia. Ambil air semaya tak pakai apa satu, telanjang lah, apa hukum dia? Makruh. Ingat, ambil air semaya ni ibadat, maka molek ibadatnya tutup aurat. Molek ambil air semaya sambil tutup aurat. Kalau buka tak batal tapi makruh. Ada satu pendapat dalam kitab Qala'id wal Kharaid, dia kata batal air semaya kalau ambil air semaya sambil telanjang. Jadi moleknya kita nak ambil air semaya, mandi misalnya, ambil kain tuala, kepit dulu, barulah ambil air semaya. Lagu tu. Sebab ambil air semaya ni ibadat dah. Tak batal kalau ambil air semaya lagu tu pun. Cuma makruh. Lagu tu. Hukum ucap kepit pada orang kafir. Cuk ke? Rest in peace. Rip dia panggil. Rip. Rest in peace maknanya rehat dengan tenang, bersemadi dengan tenang. Apa hukum dia? Boleh kodok kita doa lagu tu? Orang mati kafir ni kita tahu dah. Tak boleh kita minta doa kepada orang kafir kalau hak tentu dah mati kafir. Hukum dia haram dah. Hukum dia haram. Minta ampun dosa haram. Kalau kata mati molek ko lagu mana ko, tapi kalau maksud dia ampun dosa, re-impis ni maknanya maksud dia ampun dosa, hukum dia haram minta. Kerana Tuhan janji dah hamba tak akan maaf dosa orang kafir. Tiba-tiba kita minta juga, hak Tuhan ayat dah saya tak akan maaf, macam ngani ke dia. Aku ayat dah, aku tak saya maaf, mudah tekan juga aku. Memang aku boleh maaf, tapi aku ayat dah dalam Quran aku tak akan maaf dosa orang kafir. Tiba-tiba kita minta tu macam minta apung lah pada dia. Mudah-mudahan dia bersemadi dengan amin, maknanya apung dia apa dosa, maka hukum dia haram berdosa. Kafir tak lagi. Hukum dia berdosa saja. Berdosa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.